Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di Garasi TV bagi siaran 15 hari bulan September. Okey, kita ada beberapa reformasi dalam jurnalism. Saya tak mau balik panjang hingga ke jurnalism klasik, tetapi pada tahun 60-an muncul apa disebut sebagai the new journalism. Kemudian muncul the new journalism. Kemudian muncul postmodern journalism. Kemudian muncul lagi apa aliran yang dipanggil sebagai citizen journalism. Apa yang dipaparkan oleh saudara Asri itu disebut sebagai citizen journalism, di mana semua orang dalam era media sosial dia memiliki fakta. Maka mereka berkongsi fakta, cuma problemnya adalah kesahihan fakta dan juga bagaimana naratif sebuah fakta dikawal. Tetapi sejak era Reporter Without Border yang diasaskan oleh banyak jurnalism barat yang enggan bekerja dengan syarikat-syarikat besar yang mereka anggap adalah pemodal yang cuba menentukan maklumat berdasarkan kepada ideologi kapitalis ataupun ideologi pemodal, telah wujud satu golongan satu kelompok yang memanggilkan diri mereka sebagai free journalism. Mereka membuat laporan maklumat sendiri, sama ada dalam bentuk blog ataupun dalam bentuk web. Dan kemudian muncul apa yang saya sebut netizen journalism, di mana semua orang berkongsi maklumat. Sebenarnya saya cerita pada saudara bahawa soalan tersebut untuk mengatakan bagaimana kriminal boleh kembali menjadi kosong itu adalah mustahil. Kerana di mana-mana pun ketika belum wujud sejarah kepolisian ataupun sejarah perundangan, jenayah adalah antara pekerjaan yang tertua dalam tamadun manusia. Jadi adalah mustahil kita dapat menangani jenayah dengan mengatakan setelah wujudnya modern citizen journalism. Satu, saya bersetuju dengan pandangan saudara bahawa orang awam seperti saudara Asri telah memainkan peranan yang besar. Tetapi pada waktu yang sama saya beritahu juga bahawa cyber crime adalah satu masalah yang lebih besar, yang lebih banyak memberi masalah kepada kita dalam teknologi berbanding usaha mencegah jenayah. Maksud saudara, saya beritahu kepada saudara, rompakan melalui scam ataupun transaksi digital, angkanya lebih tinggi berbanding peranan yang saudara katakan telah dimainkan oleh saudara Muhammad Asri. Berarti kalau saudara tengok angka, saya tak ada pada malam ini, tapi saya akan cuba mencari angkanya. Tetapi scam dan juga pemalsuan digital ataupun apa kita panggil sebagai jenayah digital adalah satu yang sangat besar, kerana saudara harus faham di seluruh dunia, selain daripada penjenayah meningkatkan keupayaan mereka melakukan jenayah digital, tapi saya fikir akan wujud keperlahanan dari segi pencegahan jenayah digital. Sebab tu scammer hari ini adalah istilah yang sangat besar. Apa yang disebutkan sebagai manipulasi transaksi bagi malah identiti juga boleh dipalsukan. Hari ini saya menerima satu wawaran mengenai satu page yang akan menghantar audio kepada saudara dengan menggunakan nama sastrawan negara yang ke-13. Itu Datuk Dr. Anwar Rizwan. Ini juga menggambarkan bahawa walaupun kita memainkan peranan sebagai warga negara dengan menjadi netizen yang berkongsi maklumat mengenai jenayah, tetapi pada masa yang sama kita juga menghadapi jenayah yang lebih besar dalam era teknologi. Jadi dia ada pro and con. Cuma bagi pengguna, saudara telah melalui banyak kali pengalaman bagaimana scammer berjaya membuat penipuan yang akhirnya usaha untuk menanganinya akan menjadi sangat perlahan. Berarti saya ambil contoh sebagai saudara, scammer yang menggunakan love scam. Dia adalah tempoh yang sangat panjang ketika saya menjadi wartawan, love scam ni telah pun berlaku. Tetapi dia masih berlaku. Kemudian berlaku mengenai transaksi percukaian. Hari ini lagi senang, saudara akan menerima banyak panggilan tentang saman mahkamah, tentang cukai, tentang wang bank anda perlu dipinda. Saya tak dapat angka dia. Kalau saudara nak, satu hari saya akan buat analisis untuk menunjuk berapa bilion kehilangan yang dialami di seluruh dunia dan berapa ratus juta yang dialami oleh negara ini kerana scammer yang berdasarkan teknologi. So, kalaulah kita anggap jenayah itu hanya sekadar seorang melaporkan mengenai kecurian, mengenai mesin judi, mengenai jenayah, tetapi itu tidak bererti teknologi yang ada telah menjadikan negara ini bersih daripada jenayah teknologi. Kerana saya beritahu pada saudara, scammer dan juga pemalsuan identiti, dan yang paling kita takut adalah pemalsuan transaksi. Di mana ramai orang kehilangan wang di bank mereka hanya kerana hari ini pun ada satu note dihantar kepada saudara, jangan tekan mesej yang saudara dapat kerana seseorang sedang menggunakan akaun bank saudara, dan kalau saudara tekan saja mesej itu berarti password saudara untuk transaksi kewangan dianggap berlaku. Kalau dulu kita terpaksa memberi transaksi kod, tapi sekarang ni dengan sistem yang baru, hari ini saya dapat melihat perkara tersebut diedarkan melalui mesej, bahawa jangan klik mesej yang memberikan satu gambaran kepada saudara. Apabila saudara klik, saudara bukan sedang refresh akaun saudara, tapi saudara sedang release transaksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap akaun bank ataupun akaun kad kredit saudara.
Ini saya menjawab soalan saudara bahawa tidak banyak yang kita nikmati dari segi upaya mencegah jenayah ketika jenayah cyber juga berkembang dengan begitu pesat. Kalau dulu kita bimbang pada hackers, tapi sekarang telah timbul usaha yang lebih baik adalah scammer. Kalau hackers ni dia hanya menyerang sistem, tetapi scammer telah menipu dan membuat penipuan yang berluasa, dan itu antara perkara yang saya fikir bahawa kalau nak diukur dengan apa yang telah dilakukan oleh saudara Asri, kita nak menggambarkan bahawa netizen journalism berkembang dan membantu pencegahan jenayah, tetapi sebenarnya jenayah yang dilakukan oleh online juga berkembang dengan begitu besar dan menyebabkan kerugian berbilion ringgit di seluruh dunia. Okey, saya fikir kata kita dah masuk minit ke-25, saya tak mau panjangkan sesi ini sekarang kerana saya akan jadikan sesi opening hanyalah 25 minit. Kecuali kalau ada isu-isu yang relevan untuk dibincangkan. Sesi yang seterusnya kita akan pergi kepada jualan untuk membolehkan kita taklah berpanjang-panjang dalam opening hingga saya terpaksa bertele-telekan perkara yang sebenarnya mungkin tidak ingin saudara dengar sebagai sebahagian daripada konten. Kecuali kalau ada, berapa nombor kita sekarang? 300. Okey, kalau ada soalan yang lain yang relevan untuk saya jawab, saya rasa saya dah menjawab kot soalan tadi. Siapa yang tanya tadi tu? Tak apa, siapa yang tanya pun saya dah menjawab. Kalau ada soalan baru, Farid Nizam, saya rasa saya telah menjawab. Khalid, saya rasa saya telah menjawab soalan saudara bahawa selain kita menikmati banyak perkara yang baik dalam teknologi cyber, tapi cybercrime juga adalah masalah yang paling besar hingga semua orang berasa tidak selamat memiliki akaun bank online. Ramai orang berasa tidak selamat untuk menerima panggilan-panggilan yang menggunakan nombor-nombor yang sememangnya adalah nombor-nombor yang kita tahu boleh disamarkan penyamarannya ke phone sebagai nombor rasmi polis, nombor rasmi lembaga hasil dalam negeri, nombor rasmi bank dan sebagainya. Ini menimbulkan banyak ketakutan dan sebahagian daripada kita rasa tidak selamat. Ramai orang merasa tak selamat kerana sistem kewangan online. Itu antara ancaman yang kita alami.